Masih bahagia fadil pengacara majlis, khususnya Tuan Imam Pusi dan Al-Tuan Puasi, Tuan Guru, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT pada malam ini masih lagi raya. Itu yang paling penting sekali lah. Maknanya kita orang Malaysia ni kira-kira raya memang 30 hari juga. Pasal dia balas balik puasa tu. Bangkali kalau puasa 40 hari, memang raya pun 40 hari juga puasa. Apa pun tuan-tuan, ini sekadar budaya kita saja. Budaya di dalam masyarakat kita meraihkan Idul Fitri. Bantu program kita malam ni tu dipanggil Bicara Cinta Ilmu Idul Fitri. Walaupun hari raya itu, kalau hari Idul Fitri sehari saja, Idul Fitri sehari saja. Kenapa sehari? Kenapa tidak sebulan? Maknanya kenapa kata sehari bukan sebulan? Kan Syawal 30 hari. Maka kita jawab, kerana itulah disyariatkan pada hari pertama itu sahaja bertakbir. Kalau hari ke-18 ni pun raya juga, marilah kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ngapa diam? Kan raya, bertakbir lah. Macam Ji, ada harapan. Sebab itu bertakbir itu kan antara sunat-sunat hari raya. Itu dia ada bukti bahawa raya itu sehari saja. Faham Makcik? Raya Idul Adha berapa hari? 4 hari. 4 ke? 4 hari lah. Mana hari raya pertama tu sehari, 3 hari hari tasyrik. Nampak? Sebab tu 4 hari tu kita bertakbir. Betul? Cuma muqayyad, tidak muqayyad itu sampai mening kepala lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan sibuk muqayyad ke tak muqayyad ke, takbir tak juga. Dia sibuk menung muqayyad tak muqayyad sebagainya. Itu istilah yang diletak oleh para ulama. Tapi makna takbir. Nampak? Itu bukti bahawa raya sehari. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu perbesarkan Allah Ta'ala. Kalau tak cukup, mana tak nampak nak bulan, sempurnakan puasa bilangan tu. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan. Pasal kau tak nampak nak bulan lah. Zaman sekarang tak payah mening kepala dah kan. Kita hari tu raya, mana sian mengang berusaha raja-raja tu cakap seorang-seorang. Mana ada orang nak dengar dah sekarang. Semua pakai tengok kalender kuda. Tahu tengok, tahu kalender kuda tu, kalender kuda. Alah, suara pun ada selalu kalender kuda ni. Kita tengok suara kita ada ke tidak. Kadang kat surau ada kalender kuda, komen betul. Tuan-tuan ni tahu ke tidak kalender kuda ni? Christmas? Bukan. Kalender kuda memang ada gambar kuda berlari tu. Bayangkan surau dengan masjid tempat iklan judi.
surau dengan masjid tempat iklan judi. Pasal kelender kuda ada dalam surau. Tuan tengok tu kelender kuda kan ada Ipoh Race, Singapore Race, Selangor Race. Tak gila babi ke surau tu. Yang lagi canggih dekat depan imam tu. Imam di tempat, depan dia gantung kelender kuda. Hebat. Sambil sembahyang, sambil tengok kuda. Penang Race. Sian surau tu. Pasal tak ada orang rahsia apa-apa pun. Dia, kenapa dia letak kuda dalam kalender tu? Tuan-tuan ni faham ke tidak ni? Menung dia. Ada makan ke malam ni? Ada makan? Tengok dah susun makanan dia tu. Ke potluck? Potluck masing-masing buat sendiri. Betul? Makanan pertama dah sampai. Menunya nasi putih, lauknya pun tak nampak sangat tu. Sebaik tuan-tuan ngadap sini, saya je ngadap sana. Jadi saya tukang kira makanan datang. Itu kelender kuda tu tujuan supaya orang kaki kuda, kaki racing kuda, bukan orang yang nak main kuda tu, yang nak menikam kuda tu, supaya dia tahu kat mana racing bulan ni. Kita gantung surau, tak ada sensitiviti langsung. Tapi kalau buat demonstrasi, main lagi. Kami membantah mengada-ngadi surau, buang dulu kelender. Faham? Bukanlah maknanya salah, tapi mengarutlah. Tu kuda tu judi. Baik terus je iklankan dekat luar tu. Bagi yang nak menikam nombor, pihak surau mencadangkan pada 17 hari bulan di Penang. Kan senang, terang-terang gitu. Tu. Lepas tu kita sekarang nak raya, kita tak payah tunggu dah mengang Muar Besar Raja-Raja. Semua tengok kalender je. Raya ni besok kata dia. Dulu-dulu tak, tunggu mengang Muar Besar Raja, tunggu dengan ini. Tahulah mengang Muar Besar Raja-Raja dia punya ayat seketul-seketul. Atas bawah duli semua keluar, mengisytiharkan kata dia. Hari-hari raya belum sebut lagi tu. Bagi negeri-negeri Semenanjung dan panjang pula. Celaka tu. Lain menunggu besok raya seronok. Sekarang tak ada dah. Pasal orang semua dah cerdik dah hari ni tuan-tuan. Semua tahu. Dia kata ikut kalender. Kalender kita ni 5 tahun sekali. Ni 5 tahun sekali tahu dah bila raya, bila puasa. Sebab kita hari ni menggunakan kaedah dia panggil hisab dan juga ru'yah. Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Puasalah kerana nampak dia tu nak bulan lah. Dan berbuka tu, wafturu tu maknanya berhari raya. Yang buka tengok anak bulan, tak buka-buka kita kan. Kalau tuan-tuan baca begitu, maknanya berbukalah tengok anak bulan naik. Dah buka belum? Tak nampak lagi anak bulan, 4 hari dah tengok ni. Dah, maknanya berhari raya lah bila nampak anak bulan. Tu maksud dia. Sebab tu kita walaupun sebenarnya kita melihat ru'yah tadi ataupun hisab tu kira-kira, dia panggil astronomi kan, gaji bintang tu dikira dah siap kedudukan bintang. Tapi kita kena tengok juga. Ada orang dia tak faham, dia kata membazir Ustaz pergi tengok anak bulan tu semua nak menghabiskan duit. Bawa tenang. Kadang kita tuan ikut suka hati kita je, kita nak ngomel. Itu Nabi suruh. Cuma zaman sekarang kita tak macam zaman orang Arab dulu. Orang Arab dulu dia nak tengok anak bulan tu, dia tak payah teropong-teropong. Ada sebuah riwayat sahabat satu ketika pulang daripada Syam ni tuan-tuan, hari ni Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Tu Syam. Turki tak masuk. Itu kan Syam tu, ya, Turki lain.
Sahabat balik dari Syam, terus begitu, ya Rasul, aku nampak anak bulan. Sahih hadis tuan tak? Dia bagi tahu terus je, tak ada bawa teropong-teropong, tak ada. Ya Rasul, aku nampak anak bulan tadi. Kata Nabi, besok puasa. Pasal dia bagi penyaksian, ya Rasul, aku nampak anak bulan. Bayangkan tuan-tuan, naik unta begitu sambil tengok anak bulan. Kita kalau pergi tengok anak bulan pun bagi teropong, tak tahu apa kita tengok. Tengok, Tuan Haji boleh tengok sekarang? Dia pun tengok. Apa yang nak ditengok ni, kata dia. Punya teruk kita, tuan. Dah bagi teropong pun tak tahu apa nak tengok. Zaman itu tak ditera. Sebab orang Arab ni dia memang pandai dengan bulan. Dia tahu apa nama ni, kaitan bulan, dari segi pergerakan bulan, dia semua dia tahu. Itu orang dulu-dulu lah. Dulu sekarang pun sama melingkup macam kita juga. 2/5 jugalah nampaknya. Tapi makna nak sebut baru melihat anak bulan tu untuk raya. Memang dah raya pun kita dah ceritanya yang kita kata hari ni raya tu orang Melayu dari segi adat saja. Tak salah, raya kau suka. Kan kita kata jangan raya pun dia raya, rayalah habis cerita. Macam budak-budak, jangan panjat. Dia panjat tak? Panjat. Suruh dia panjat je. Panjat. Kan dia turun. Dia terbalik. Jadi kita, ni bukan hari raya. Dah, marah pula dia nanti dengan kita. Maka dia kata, raya lah. Boleh dia berhenti raya. Berhenti. Betul tak salah. Ya? Cuma dari segi nak faham bahawa yang dipanggil Idul Fitri. Idul Fitri itu mana hari raya. Itu bahasa Arab tuan. Kalau Aidil Fitri itu nama anak orang tu yang kelima, Aidil Fitri. Dia Idul Fitri. Idul Fitri. Betul. Tapi pun tak betul juga pasal dia tulisan Rumi. Tuan-tuan ni termenung kenapa? Apa masalah tuan-tuan ni? Saya confuse tengok tuan-tuan ni. Nak kata terlampau banyak makan lomang dah tak ada. Dia sebutan Jawi, sebutan Rumi, kita susah kelahi. Ejaan Rumi terpayah kelahi. Kerana ejaan yang ada makna itu ialah bahasa Arab. Ejaan Arab. Bukan Jawi. Bukan Jawi pula dah. Bukan Rumi. Kelahi Assalamualaikum. InsyaAllah, insya, yang ni apa maksud dia? Dalam Facebook tu apa? Kalau tulis begini maknanya Allah apa benda tadi sebut tu. Kata apa benda lah orang kita ni. InsyaAllah dia mesti tulis tulisan Jawi, tulisan Arab tu, baru boleh kita menentukan dia salah atau betul. Tulisan Melayu kah tak ada makna pun. Buktinya apa? Saya suruh sikit lah tuan-tuan. AG sin berbaris atas bunyinya apa? Ini macam Iqra' lah. Iqra' 1 ni kalau tak ingat. Sin baris atas bunyinya apa? Eja ruminya Isa. Bagus. Pandai tuan-tuan ni nampak. Kira-kira saya rasa bukan Iqra' 1 lah tuan-tuan ni. Kalau sin alif baris atas bunyinya apa? Sudah, dia confuse pula dah. Saya ingat tuan-tuan ni Iqra' 2 kot mengkali ni. Sin alif baris atas bunyinya apa? Sa. Bagus. Ejaan ruminya Isa. Kan mabuk gitu tu. Yang sin baris atas ada mat tak hukumnya di situ, tajwidnya? Ada mat tak? Hukum mat ni maknanya hukum panjang. Ada tak? Tak ada. Sin baris atas orang tak baca panjang. Sin baris atas sa. Nampak no baru mengaji. Tapi kalau sin alif baris atas bunyinya apa? Sa. Panjang sikit, 2 harakat. Tulisan Rumi SA bunyinya sa. SA pun bunyinya kat mana yang mat ni? Jadi kalau tuan-tuan eja saya,
Tuan-tuan, saya eja Rumi, eja Jawinya macam mana? Sin alif ya. Eja Rumi? Eja kan mabuk kita sendiri. Sebab itu sebenarnya kan ada keluar baru ni, kalau belajar Al-Quran, membaca menggunakan tulisan Rumi itu sekadar untuk dipanggil nak memulakan pembelajaran, harus memulakan. Contoh tuan-tuan nak baca Fatihah, orang memang tak pernah baca Fatihah langsung, mu'alaf bang kali. Jadi macam mana nak bagi dia boleh baca Fatihah? Eja Fatihah tu Rumi, ALHAMDULI, begitu. Permulaan harus. Tapi kalau selama-lamanya dia belajar dengan cara begitu, hukumnya haram. Baru ni ada, saya ingat Mufti Perak atau Mufti mana ada keluarkan. Kenapa? Sebab dia boleh mengubah maknanya. Bahasa Arab panjang pendek semua ada makna. Dia bukan sembarang-sembarang begitu. Nampak? Sebab itu sebenarnya tak payah kelahi bab Assalamualaikum, bahasa tulisan Rumi itu macam mana eja. Kan? Orang kita tak ada kerja. InsyaAllah kalau eja gini, itu je benda yang dia nak forward kan. Tak ada benda lain dah. Tu orang parking depan rumah orang tu forward. Parking depan rumah orang hukumnya haram kerana ganggu jiran. Faham ke tidak? Forward lain tu ni tak habis. Kalau tulis insya-Allah jarak, hukumnya harus. Kalau dah tak ada benda dalam dunia ni nak bincang. Tu. Pasal apa kita bincang benda bukan pada tempat ni? Sama juga Idul Fitri ke Aidilfitri ke, ikut suka tuan-tuan. Cuma dari segi sebutan Idul Fitri, hari raya. Ni belum start lagi ni. Belum. Tuan baru mukadimah, baru nak cerita pasal tajuk tuan-tuan ni apa? Cinta ilmu Aidilfitri. Tu jangan main-main. Sebab tu ceramah panjang, huraian kepada tajuk saja. Bukan ceramah, huraian pada tajuk. Maknanya komentar atas tajuk baru. Tuan-tuan bayanglah pukul berapa kita habis ni agak-agak. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kata Nabi SAW, lisaimi farhatan, untuk orang yang puasa ni dua kegembiraan. Yang pertama kata Nabi, farhatun inda fatrihi, kegembiraan ketika mana dia berbuka. Yang ni ada dua tafsiran. Satu tafsiran, berbuka ni masa kita buka hari-hari tu. Tuan-tuan, saya kalau gerak macam robot tu, tuan-tuan jangan pelik lah. Memang saya tak tahu apa hal, jam pula leher kan, bergerak payah pula. Saya risau dah tadi, kata aku ni boleh pergi ceramah ke tidak malam ni. Tapi kalau bagi orang leher jam, orang kata ustaz ceramah bukan pakai leher, kata dia suka hati je tak. Tuan-tuan, tapi dia biasa kalau dapat mikrofon ni lupa sakit. Sebab itu kata Nabi, farhatun inda fatrihi, ketika dia berbuka dua maksud. Pertama, ketika buka puasa, Allahumma laka sumtu, tu biasanya tak dan baca doa tu kan, bismillah je, tu ngap je. Yang kedua, tafsiran farhatun inda fatrihi itu artinya ketika dia berhari raya. Saya tu tuan-tuan tengok orang sonok raya tu tak pelik, kerana Nabi dah sebut dah, orang berpuasa dia akan sonok. Sonok masa bila? Bila dia beraya. Jadi kita orang Malaysia ni antara orang yang masuk dalam hadis tu lah kan, memang seronok betul. Orang kata seronok gila, pasal 30 hari dia punya seronok. Tu dia. Dulu open house ni rumah je, sekarang surau pun open house. Surau open house juga. Tu bayang lah, pejabat open house. Baru ni mana balai polis ke open house? Balai polis, bukan balai polis, balai bomba. Saya tak ingat ada open house juga. Saya tengah mikir kalau penjara open house, cabut lari banduan. Pasal hari tu open house, buka semua banduan-banduan pun kan, selamat hari raya, cabut kawan. Nak cerita orang kita ni bergembira raya ni tuan-tuan, memang cukup jelas. Sebab itu raya ni haram berpuasa pada raya yang pertama.
Kenapa? Zahirkan kegembiraan tu. Zahirkan. Dilarang, jangan nak buat alim pula raya pertama puasa. Makanlah. Saya puasa lagi hari ni kata. Sebab itu kalaupun orang yang tak cukup bilangan puasa ni, kadang ada orang tak cukup bilangan puasa. Tak cukup bilangan puasa ni kak, bukan yang orang uzur tu tak. Ni bilangan puasa tak cukup, kenapa? Bukan. Itu tak ada masalah. Yang ini ni contoh, dia start puasa di England contoh. Di England puasa sehari lepas kita puasa. Tuan faham tak? Maknanya kita puasa hari ni, contoh England tak puasa lagi, besok pun puasa. Tapi dia raya di Malaysia. Tuan faham tak? Dia mula puasa di England, bermakna orang dah puasa sehari, dia tak puasa lagi. Orang puasa Senin, dia puasa Selasa. Itu senang bahasa dia. Bila raya di Malaysia 29 hari je puasa. Faham tak? Puasa 29 hari, hari 30 tak ada raya. Bermakna puasa tahun tu 29 hari. Orang yang mula puasa di England, dia puasa berapa hari? 28. Mana ada puasa 28? Tuan ingat ni apa? Tahun lompat. Kalender Islam tak ada 28 hari. Semua 29 atau itu yang maksud kan, supaya sempurnakan bilangan walitukmilul iddat itu, maksudnya sempurnakan 30 hari. Jadi makna orang ni puasa 28. Cukup tak puasa dia? Tak cukup, dia kena puasa sehari lagi. Tuan faham ke tidak? Jangan duk buat cengkelat pula. Alhamdulillah tahun ni 28 je puasa gitu. Tak. Dia kena puasa sehari lagi. Tapi bila? Bukan hari raya. Hari raya dia tak boleh puasa. Dia kena puasa hari kedua tu. Bukan puasa qada. Dia bukan puasa 6, tapi dia puasa Ramadan tu gantilah. Mana istilahnya puasa Ramadan. Kalau ikut Islam bukan qada, kerana dia tidak meninggalkan pun, dia cuma tak cukup. Tapi kalau kita baca qada pun tak ada masalah, kerana dia bukan pada masa ni, qada adalah. Tapi dari segi yang sebetulnya dia tidak qada, kerana qada ni ada dua. Boleh jadi dia meninggalkan dosa. Jadi mana orang ini dia kena puasa sempurnakan sehari lagi, cukup 29 hari. Macam itulah maknanya. Jadi sebab itu kita orang yang berpuasa ni memang kena gembira lah. Tapi raya pertama tak boleh puasa. Sebab pertama nak menunjukkan hari tu hari makan, Yaumus syarab wa ta'am, minum dan makan. Itu hari tu kena makan. Tapi kita bukan minum dan makan menterdarah, memang sungguh-sungguh punya makan. Itu masalah kita pula. Tuan-tuan tengoklah macam-macam orang tumbang hari raya pertama punya penangan. Dia yang sunat tu bang, yang sunat Nabi SAW pergi ke masjid. Nabi makan dulu. Nabi makan tamarat, disebut beberapa biji tamarat, makna jamak. Nabi dia tak sebut Nabi makan 3 biji, tapi disebut tamarat. Kita faham bahasa Arab. Kalau tamarun, 1 tamar. Tamarani 2, tamarat beberapa, tapi kita ambil 3 lah mulanya. Patutnya kita balun apa? Lemang, ketupat, semua kita balun. Sebab itu bila sembahyang raya, masa khatib baca khutbah, dia menung dengan khatib tengok. Terlebih makan pagi tu, bukan main makan lagi, sunat kata dia. Sunat tu bukan sunat bang, yang itu namanya pelahap dipanggil. Tuan-tuan kena faham, maksud makan itu nak menunjukkan hari itu bukan puasa, simbolik. Faham ke tidak ni orang apa nama tempat ni? Si pula si Kamat. Tu simbolik saja, bukan suruh terdarah macam itu. Ada yang tu tak pergi sembahyang raya, kenyangan aku kata. Tak apalah, kurang-kurang dia kata dapat buat satu sunat, tak buat sunat yang lain. Sunat mana? Makan tu kata dia.
Kalau dah macam itu punya makan, bukan sunat dah tu. Maksud menzahirkan hari itu bukan puasa, hari itu raya, hari makan dan minum. Boleh faham? Masih lagi dalam menghuraikan tajuk ni. Tuan-tuan, jadi nak ceritanya hari ni memang hari raya lah ya. Kalau sebetulnya kita panggil hari ni Syawal ya, masih lagi bulan yang mulia. Kenapa? Kerana Syawal ni tuan-tuan, dia kita kena ingat Syawal datang sesudah Ramadan. Itu semua orang hafal, tak ada orang terbalik pun ya, memang Syawal sesudah Ramadan. Yang kita nak sebut itu bukan soal bulan itu datang sesudah Ramadan, tetapi kita kata ialah bahawa Syawal ialah masa yang datang sesudah daripada kita menumpukan ibadah. Maksudnya ibadah, lepas ibadah itu ada satu tempoh masa yang dipanggil Syawal. Sebenarnya mulia Syawal ini kenapa? Kerana sesudah daripada ibadah tadi datang satu tempoh masa yang ruangnya untuk ibadah lagi. Tuan-tuan faham ke tidak? Nampak macam mabuk ni nampaknya. Dah datang belum semua makanan ni? Kalau dah datang kita tak payah ceramah panjang-panjang. Saya ingat tuan-tuan pun dah faham apa saya nak maksudkan. Sebab itu mulia Syawal itu kenapa? Pasal dia panggil ruang masa yang datang sesudah daripada masa ibadah. Maksudnya Ramadan ibadah kan? Syawal sesudah daripada Ramadan yang dipanggil masa kita ibadah. Kenapa dia mulia? Sebab sesudah daripada ibadah akan datang ibadah lagi. Itu yang jadi mulia. Sebab itu yang kata Nabi SAW, man shoma Ramadan kan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Orang yang puasa Ramadan, itu yang orang kelahi sikit tu. Tak kelahi pun, ulama-ulama tak kelahi, yang kelahi kita yang jenis kuliah maghrib, kuliah khas, kuliah Idul Fitri, ngaji sikit je, fahamnya tidak. Yang ini yang kelahi. Ulama-ulama dulu tak mengaji talaki tuan-tuan, pagi petang siang malam mengaji, mana ada kelahi. Yang kata man shoma Ramadan, maknanya orang sempurna Ramadan 30 hari. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Dia sambung 6 hari bulan Syawal. Maknanya apa? Sini yang ulama berbeza. Boleh tak dia puasa Syawal sebelum dia puasa 6? Sebelum dia habis puasa Ramadan. Maknanya apa? Orang yang belum qada Ramadan, dia boleh puasa 6 tak? Macam itulah timbul soalnya. Kenapa? Sebab Nabi sebut siapa yang puasa Ramadan mestilah 30 hari atau 29 hari. Dia puasa 15, tiba-tiba nak puasa Syawal. Nampak? Tuan, kita bukan nak bincang yang gitu hari ni. Saya cuma nak sebut di situ timbul perbincangan. Tetapi semuanya betul berlaku. Siapa yang rasa rajin sikit, puasalah dulu Ramadan tu bagi habis. Betul tak? Berapa hari tinggal? 6 hari. Puasalah 6 hari tu. Berapa hari tinggal? 4 hari. Puasa 4 hari tu. Lepas tu baru puasa Syawal. Siapa yang tak berapa rajin, saya ingat saya nak niatkan aja semua sekali, boleh tak? Pun boleh. Ada ulama yang mengatakan begitu. Saya kelahi. Ada yang kata, Ustaz, saya rasa malas pula nak puasa Syawal ni. Pun boleh juga. Kenapa? Kerana puasa Syawal tu sunat saja. Ada yang kata, Ustaz, saya rasa Syawal saya malas puasa lah, Ustaz. Sebab Ramadan pun saya tak puasa. Yang ni lagi celaka. Faham ke tidak? Ramadan pun dia tak puasa, nak puasa Syawal, baik tak payah. Maknanya kita kata dalam hal ini sebenarnya ulama' dia berbeza pandangan dalam konteks dia melihat sesuatu permasalahan. Itu je. Dah kelahi-kelahi. Soal kedudukan kita sisi Allah Ta'ala, kita tak pernah tahu pun. Lainlah tuan-tuan, oh aku tak, aku memang
Aku akan gabung semua niat-niat tu, kata dia. Puasa Senin, turun puasa Ramadan, turun puasa Qada, turun puasa putih. Besok Jibril datang. Hajar Ramlah Ramlah lah ni, kata dia. Tengok muka lah, kata. Hajar Ramlah. Ni surat. Buka. Tahniah, martabat anda di sisi Tuhan naik 14%. Yang benar Jibril. Kalau macam itu, okey. Jadi kita pun tengok tinggi sikit martabat. Pasal combine semua niat. Atau yang puasa Ramadan pun habis dulu, qada, kemudian dia pun puasa sunat, dapat surat. Tahniah, 15% kedudukan anda naik di sisi Allah Ta'ala. Kira-kira tingkat 48 sekarang. Yang benar Jibril. Itu okeylah. Ini yang puasa pun tak tahu tingkat mana duduk. Yang puasa combine, yang niatkan semua sekalipun, dia tak tahu duduk mana. Saya silap tuan-tuan, yang tak puasa martabat tinggi. Yang tak puasa tu, tak puasa 6 tu, martabat lagi tinggi. Relax, martabat anda naik 89%. Tak puasa, relax, tak puasa. Yang puasa naik 11%, 9%. Pasal apa? Pasal yang puasa semua act berlaku. Jumpa orang sibuk tanya, berapa hari dah? Berapa hari puasa tak? Saya dah raya. Raya apa ke benda pula? Raya 6, katanya. Kadang siap ada majlis raya 6 tu. Orang pun tengok je. Tu zaman raya apa tu? Raya 6. Oh, saya tak habis lagi. Tahun sudah punya pun ada 3 lagi. Takkan kita nak condemn. Yang itu kita khawatir. Tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang yang masalah kita ni dalam beribadah, penyakit paling besar ialah ujub. Ujub ni rasa hebat diri. Rasa hebat diri. Kita rasa pelik betul lah saya ni yang. Kenapa? Tahulah. Rajin pula puasa sekarang. Dia rasa pelik tengok diri dia. Tuan-tuan, ni ujub. Batu kata Syekh Dr. Fatani dalam kitab dia kata apa? Untuk orang yang ujub ini, cara elak dia, hendaklah dia menyandarkan bahawa amalan itu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dia puasa, Allah, bang, rajinnya puasa. Allah, dia kata, aku ni pun tak tahulah. Aku sebenarnya memang tak rajin puasa. Tahulah Allah bagi aku rasa kuat sikit nak puasa. Entahlah, aku ni tak tahulah. Tapi tak tahulah, Allah bagi kuat aku puasa. Kalau tidak, aku tak puasa juga. Ini orang dia rasa menyandar diri kepada Allah Ta'ala. Macam kita lah pergi semayang ke masjid, kan? Orang tengok panjang leh orang sebelah. Kan? Oh, masjid lah tu, kata dia. Kita tegak jalan, masjid tegak. Mana tu kak? Kau tanya pula ke masjid lah. Oh, betul nampak. Betul. Dia rasa ujub. Tuan-tuan, kita ni orang beramal. Ni saya cerita orang beramal lah. Kan yang datang surau ni kira-kira orang beramal. Kecuali kalau kita ceramah dekat pasar malam, saya tak cerita bab ni. Pasal yang kat semalam tu belum tahu sembahyang lagi. Tiba-tiba kita hendaklah kita jangan ujub, kita kata. Orang kat pasar malam tu tanya, ujub tu apa Ustaz? Ujub ni bila kita beramal, kita rasa hebat diri. Kalau macam kami ni tak pernah beramal, kan confuse dia. Sebab itu tajuk tu tak sesuai bincang kat pasar malam. Ada tuan, saya ceramah pasar malam pun ada. Ada pasar pagi. Di Kelang tu ceramah pasar pagi. Orang sambil pilih petola, pilih sayur, pilih ikan sambil dengar ceramah. Cakap seorang-seorang, tuan-tuan sekalian, semua lalu je tahu. Betul. Tapi adalah orang suruh duduk 4-5 orang buat teman. Kalau tidak, gila kita.
Pasal cakap seorang-seorang, tak ada orang tengok kita. Cuma nampaklah dari jauh yang pilih ubi tu lama megang ubi. Pasal dia dengar kita ceramah. Nak menimbang pun lama, timbang berapa timbang. Lama nak ngulurkan timbang sampai dengar ceramah. Yang tukang timbang pun lama. Pasal letak benda tu sampai dengar ceramah. Tu di pasar ada. Dah masuk waktu ke? Tuan, kita bertenang seketika bagi laluan pada azan. Mana muazzin? Bukan Haji Muazzan. Muazzin lah. Ya. Mana muazzin? Azan dulu. Jadi saya pun boleh berehat. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini. Tuan-tuan, dalam Imam Nawawi dalam kitab di Al-Azkar yang saya duk bincang selalu TV Al-Hijrah tu petang-petang tu, ada disebutkan tentang sebuah hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendoakan wasilah kepada Rasulullah SAW, layak untuk dia mendapat syafaat di akhirat besok. Di doa wasilah ini biasanya kita baca selepas azan. Jarang kalau tak azan orang baca. Dia tiba Allahumma rabba hazihid da'wati tam. Jarang. Tak tahu pasal tiba-tiba nak makan baca doa lepas azan. Tak ada. Jadi biasanya selepas azan orang akan baca. Sebab itu pertama sekali rugi kalau kita tak azan. Kerana bila azan kita ada peluang baca doa sesudah azan. Dan doa sesudah azan tu kata Nabi, siapa yang mendoakan wasilah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, itu dipanggil mendoakan wasilah. Ati sayyidan, berikanlah. Nabi kata layak untuk dia mendapat syafaatku di akhirat besok. Sebab itu rajin kita kalau azan baca doa, jangan tinggal tu, rugi. Yang pertama. Yang kedua, banyak orang rugi bila doa azan dia baca doa azan saja. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah salatul qam sampai habis. Itu saja dia baca. Kerana sebenarnya selepas azan itu waktu mustajab doa. Selepas baca doa azan tu sambung dengan apa-apa doa. Kita boleh buka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Mana lepas tu Ati Sayyidina Muhammadin silata wal fadil syaraf farajatal aliyah tarfi'u ba'su maqama mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'at. Sambunglah syahadu la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Sambung lagi. Kalau anak degil, ya Allah, bahasa Melayu je lah kan, ya Allah anak aku degil, no ya Allah kau tolong baik perangai dia sikit. Kalau suami degil, ya Allah suami aku degil, no ya Allah buka hati dia sikit. Kalau isteri degil, suami doa, ya Allah degil no bini aku ni, payah no nak sign, bagi dia sign sikit ya Allah. Tuan-tuan, ni tak ada kena-mengena sign apa-apa ya? Marah perempuan tak, maknanya itu doa sepatutnya kita jangan lepaskan. Tapi kadang orang lupa ya? Sebab itu setiap kali sembahyang itu di antara waktu saya doa, sambung dengan doa kita. Apa saja doa kita nak doa ya, apa saja bahasa Melayu. Cuma jangan kuat kalau bahasa Melayu, takut orang sebelah tahu. Ya Allah turun suami aku, ya Allah. Orang sebelah tanya, apa hal kak suami kau? Ia boleh interrupt masuk dan doa kita pula nanti maknanya kita je belahan je lah, tapi sambung dengan doa. Baik, tuan-tuan sekalian, kita sambung sikit lagi. Daulah sempat habis tidak buku ni ya, banyak ni lagi ni. Tadi yang sepanjang tu bau selai. Tuan-tuan bayanglah banyak ni, bila nak habis gagak ni. Tuan-tuan, saya baca sikit daripada kitab Lataiful Ma'arif fi mal mawasim wal ami minal wazaif. Ini buku yang dikarang oleh apa nama ni, Ibn Rajab Al-Hambali. Dan muka depan boleh tak nampak dah, ni hilang pasal terlalu banyak pakai. Tuan-tuan punya buku kat rumah kan boleh trade in pasal baru lagi, betul tak? Ataupun memang tak jumpa langsung. Ada orang kalau mengaji kitab-kitab ni kadang tak jumpa kitab. Saya pernah mengaji dulu, starting nak belajar 2 kotak order daripada kilang yang mencetak, 2 kotak.
kitab manhaji tu, fiqh manhaji, 2 kotak. Last sekali seorang pun tak ada. Seorang tak ada buku. Dengan saya pun tak bawa. Bila datang pinjam buku dia tak ada, Ustaz. Saya ke memang tak bawa tu, Ustaz. Kebetulan daripada tempat lain tak sempat nak pergi ambil buku. Yang dia habis 200 dekat 300 buku, seorang pun tak ada. Tak tahu buku kat mana. Sebaik ada yang jumpa. Tu pun lepas tayar pecah. Bila tayar pecah, kena guna tayar spare. Bila keluarkan tayar spare, buku ada kat tayar spare. Sian buku tu lama duduk kat tayar spare tuan. Makna mujuk Allah Ta'ala pecahkan tayar. Kalau tayar tak pecah-pecah, jawapannya memang tak jumpa buku tu. Itu masalah kita tu, tuan-tuan. Sebab tu raya ni dia panggil tadi mulia sebab sesudah dari ibadah kita sambung sebenarnya dengan ibadah. Tapi tak apalah, siapa yang boleh puasa, puasalah. Yang tak boleh, susah kelahi, buat yang lain. Yang paling penting kita kena ingat, maksudnya itu ialah, walaupun setengah ulama mengatakan bahawa kalau orang yang puasa 6 hari itu tanda bahawa amalan dia diterima. Faham? Yang puasa 6 hari tanda amalan dia diterima. Tapi tuan-tuan jangan buat modal pula. Dia puasa 6 hari, amalan dia terima. Tengok yang tak puasa 6 hari, imam amalan tak diterima. Tuan-tuan yang buat kerja, dia imam tarawih kita. Mam puasa 6 hari, saya tak puasa tahun ni. Amalan tak terima. Kalau aku punya amalan tak terima, dengan amalan kau pun tak terima juga. Pasal kan aku yang imamkan tarawih kau kata. Mana rosak tarawih aku, rosaklah tarawih kau kata. Celaka imam, menyesal aku kata. Kita tuan-tuan, dia kadang-kadang lama disebut yang itu tu sebagai tanda, tapi dia bukan sebaliknya. Boleh faham tak? Dia tanda amalan diterima, tapi tidak pula sebagai tanda amalan tak diterima. Faham ke tidak? Teruk tuan-tuan ni. Oh kak, faham ke tidak? Bila para ulama sebut orang yang berpuasa 6 hari itu tanda amalan diterima, maksudnya orang puasa 6 hari, mudah-mudahan tanda amalan diterima. Yang tak puasa tak pula menunjukkan bahawa tanda amalan tak diterima. Dia kan tuan-tuan main kona terbalik sipit, 2 kali 3 6. Kalau macam tu 3 kali 2 pun 6. Itu betul. Tapi yang ini tuan-tuan jangan buat kerja. Faham? Jadi dia bukan mesti begitu. Tak. Ya, cuma kita kata tanda. Bagi yang berpuasa, mungkin itu tanda amalan diterima. Mungkinlah. Tapi kadang-kadang pompak pun kuat puasa juga. Kan? Pompak makan kita, aku puasa ni. Mompak pun puasa juga. Puasa 6 hari kata dia. Sebab itu orang yang puasa 6 hari ni, sebab itu dipanggil, apa dia panggil istilahnya, meneruskan ibadah. Kan kata Nabi SAW, khairul a'mali adwamuha. Sebaik amalan itu yang kekal, yang berkekalan. Dan itu saya ada cadang juga tuan-tuan ni. Kalau boleh lepas sembahyang Isyak tu, kita buat sembahyang witir berjemaah. Sendiri memang tak ada harapan nampaknya. Betul. Main lepas sembahyang Isyak kan. Tapi tuan-tuan tak payahlah buat macam sembahyang tarawih tu pula. Autiru azimu syahrakum syahrasyami rahimakumullah. Ada pula yang jawab kau, salatul la ilaha illallah. Yang kat rumah marah tu, celaka zuhur sembahyang tarawih tak cakap. Orang kita kan dia itu sembahyang tarawih dia tak boleh kompromi. Tak payah, bagi tahu je tuan-tuan kita sembahyang witir sesama insya-Allah. Buat berjemaah tak ada masalah. Witir, tak payahlah kunut bagai Allahumma hdini fiman hadait. Kompus orang habis salam, puasa ke berapa kita ni kita. Tak payah. Makna witir. Buat witir. Ya, itu sekurang-kurang kita nak menggalakkan berterusan ibadah. Macam ada harapan. Tuan-tuan memang tak ada harapan nampaknya. Lagi kalau malam ni kita buat, malam ni buat lagi tak ada harapan.
Pasal apa? Masing-masing dah mikir nak lanyak kat belakang tu. Engkau nak witing, kau witing lah. Yang witing yang paling tak sah sekali. Pasal apa? Dia tengah witing orang makan, ada lagi tidak ada orang tinggal. Teruk, tak ada harapan dia nampak ni tuan-tuan. Sebab tu saya nak pesankan, kalau boleh lah, kalau tak boleh buat saya sendiri lah. Buat sendiri. Buat yang ringan je, ringan. Ya. Bagi kita boleh meneruskan witir tu. Kerana witir ni sebenarnya dia bukan Ramadan saja, tapi kita nak jadilah satu, jadilah. Kalau tuan-tuan kita tak boleh nak teruskan yang ibadah yang banyak-banyak bulan Ramadan, kan sembahyang tarawih tu banyak. Berapa sini? Buat 8 pun banyak, campur witir 11. Kan? Kita nak teruskan solat malam tiap-tiap malam tu kan mabuk sikit. Tiap-tiap malam payah. Dia dapat teruskan witir jadilah. Dia sembahyang tarawih tu solat malam. Negeri Sembilan ni sama ke tidak dengan Kuala Lumpur? Ada tak starting untuk solatul tarawih min qiyam syahri Ramadan asabakumullah ke tak ada? Kan? Tuan-tuan faham tak apa dia kata tu? Itu masalah kita ni tuan-tuan. Saya ingat tahun depan tarawih tak payah baca tu bahasa Arab lah, bahasa Melayu je sudahlah. Naya tak faham. Tapi canggih kita tak faham pun jawab. Tu yang pelik tu tuan. Dia tak faham tapi menjawab. Salatul tarawih min qiyam syahri Ramadan asabakumullah. Jawab. Buat tak tahu pula. Salatul tarawih min qiyam syahri Ramadan asabakumullah. Jawab. Apa maknanya? Tak ada harapan. Tuan-tuan, solat tarawih itu sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberi pahala. Tak jawab pun. Itulah makna dia. Nampak? Sebab itu orang kita biar tak faham, dia jawab. Faham, dia tak jawab. Makna itu solatul tarawih min qiyam syahri Ramadan asabakumullah. Tuan-tuan, solat tarawih itu sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan pahala asabakumullah. Mudah-mudahan tuan-tuan diberi pahala. Tak jawab. Cuma bila tahun depan ni Ramadan, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, solat tarawih ini sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan pahala. Agak jawab tak agak? Yang kat luar jenguk, tengok apa puan terbiak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang kita biar tak faham. Dia tak faham. Dia lagi suka tak faham. Sebab itu kadang-kadang orang nak pergi Mekah panggil imam. Dah bukan imam sinilah, marah imam sini. Saya suruh panggil imam. Saya kadang ceramah tu, habis macam Ustaz, dia kata singgah rumah kejap. Ustaz, doa selamat. Oi, saya nak balik rumah tu. Ustaz, sekejap. Saya nak balik. Sehari program hari ni. Sekejap Ustaz, saya nak pergi ke Mekah, kata dia. Dapat Ustaz aminkan doa jadilah. Kita sebut salam lah. Okey. Kata saya tak buat doa, biar imam bawa ke doa. Boleh Ustaz amin. Okey. Dia pergi kan. Imam standard lah, dia dah baca doa imam doa untuk pergi Mekah, sekali tahlil lah. Okey tu. Tahlil ni maknanya tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah tu tahlil lah tu. Imam baca tahlil. Tahlil standard lah, package doa mati. Kawan nak pergi Mekah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi itu tak ada masalah. Itu okey. Allahumma pelau, Allah ampunkan dia. Warhamu, kesian ke dia ya Allah. Wa'afihi, Allah sejahterakan dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dia ya Allah. Okey dah tu. Orang nak pergi Mekah eloklah doakan gitu. Ustaz, mudah-mudahan senang perjalanan dia bila diampunkan. Tapi yang sesudah tu problem. Allahumma akrim nuzulahu. Ya Allah, muliakanlah turunnya ke liang lahat. Kawan ni nak pergi ke Mekah ke nak mati? Tapi kita tuan-tuan, nak amin ke tidak? Amin ke tidak? Tapi bila menengok tu rumah, bergegar-gegar amin, amin. Kita tak amin, nampak kurang ajar pula. Amin lah ikut tu rumah. Amin. Amin, amin, lantak engkau lah amin.
Wa wasi' mudkhalahu, ya Allah lapangkan lubang kuburnya. Tuan, 2 minggu lepas tu orang suruh telefon, Ustaz ni kan tak haji sekian tu, kenapa? Meninggal Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula kata dia. Makbul doa imam kata. So kita tuan-tuan, kita lagi suka jawab benda yang kita tak faham. Yang faham tak jawab. Sebab tu saya kata elok sekali kita bagi faham sikit lah. Tapi itulah, cuma Bilal tadi tu kena bagi tu, tuan-tuan ni terjemahan kata. Itu orang takut orang menong tengok dia ulang balik orang menong lama kata buang tabiat ke kata dia tak pernah dapat mikrofon, rupanya kawan tu terjemah ke bahasa Melayu. Itu nak beritahu kadang kita ni biarlah kita beramal tu terus walaupun bulan Ramadan dah beda, betul kan? Saya sekali buatlah solat apa nama ni Qiyamul Lail tu kan, tahajud tu buatlah sekali. Bagi orang makan, saya tak faham kenapa bagi orang makan, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa ujuru syai'a. Nak kata bagi siapa yang bagikan orang puasa, dia dapat pahala macam orang puasa tanpa kurang sedikit pun pahala. Tapi bulan Ramadan je kita bagi. Puasa Senin orang tak buat pun. Puasa Senin. Puasa Khamis, puasa tak? Kenapa kita tak bagi dia makan? Carilah lain kali kat pejabat-pejabat kita tu, tanya, Kak, kau puasa tak Kak? Puasa Khamis. Ni ambil ni RM10 Kak, beli makanan aku belanja. Aku bukan puasa seorang, satu keluarga puasa. Pening pula kita. Berapa orang keluarga, semua sekali dengan anak-anak dengan cucu adalah dalam 18 orang. Akak makan je lah sendiri Kak gitu. Tuan-tuan, saya tak faham orang kita ni apa sebenarnya dia faham tu. Sepatutnya bagi makan orang berbuka bukan Ramadan saja. Puasa Senin, puasa Khamis, siapa orang puasa ambil kejap. Kan bulan Ramadan kita buat kan, sini buat tak buka puasa? Tak ada tajaan buka puasa sini. Tak ada. Orang sini puasa ke tidak? tak ada tidak buat. Ni kadang-kadang setengah-setengah tempat tu tak jadi buat. Tapi majlis buka puasa tak buat juga. Ada juga lah. Tak, kadang-kadang kita kena anjurkan tu supaya dapat menggalakkan. Kadang kita nak buat, nak macam orang lain, tak ada orang nak buka puasa kat surau. Kita yang syok sendiri pula. Cuma kena buat sebagai dia bagi dakwah. Buatlah sekali, anjurkan bagi orang datang. Sekali jangan buat selalu. Orang memang tak datang. Dia tak macam setengah-setengah tempat. Ada setengah tempat 5,000 sehari buka puasa. Siapa nak taja? Saya nak taja hari ni buka puasa 5,000. Mahal ni 5,000. Ada setengah tempat 500 je. 500. Mungkin makannya lebih kurang atau wangnya tak ada sangat. Ada tempat 5,000. Yang paling banyak saya pernah jumpa tahun sudah. Tahun ni paling banyak saya jumpa 15,000 sehari. Masjid Bukit Jelutong, Shah Alam. Tanya dengan imam dia, Imam sini berapa tajaan buka puasa? 15,000 Ustaz. Ni makan ke darah? Dia kata Ustaz 15,000 tu ngam-ngam. Saya tanya dengan dia, ada ke orang persorangan yang taja atau kumpul ramai taja? Dia kata setakat ni Alhamdulillah ramai juga yang individu datang. Individu datang. Saya taja hari kelima. Berapa? 15,000. Mana bagus tu, dia galakkan orang. Mana 15,000 sehari tuan, kenduri kahwin tu. Mana kalau siapa nak ambil sedang tu kahwin, announce je dengan kawan. Kenduri kahwin aku buat kat Masjid Bukit Jelutong, insya-Allah lepas maghrib jamuan ni. Nikah lepas asar datanglah. Memang automatik malam tu lepas maghrib jamuan 15,000 punya makanan. 15,000. Tapi tuan-tuan tak payahlah buat kad bagai. Kan? Walimatul urus sila datang. Pandai pula dia ambil kesempatan kat masjid tu. Tapi nak cerita 15,000 tu jumlah orang makan kenduri kan? 15,000. Ramai. Lepas tu saya pesan tuan-tuan, bulan Ramadan dah habis, sambung je lah. Bulan tak Ramadan
ada kawan kita yang puasa, belanjalah dia. Faham ke tidak kak? Di rumah kita buatlah, tahu ada orang puasa jiran sebelah, buat kuih sikit hantar. Apa ni kak? Buat buka puasa. Tapi tanyalah dulu, takut kawan tu tak puasa, akak jangan pilih saya. Dah kelahi pula dah. Aku bukan kelahi berpilih kau, aku nak bagi kau ingat kau puasa. Kak jangan kak, saya dah lama sakit hati dengan kak ni, kata dia. Teruslah, itu terus. Berapa kita nak berhenti? Tu berebut lah, berebut. Macam mana orang berebut? Tuan-tuan pergi Madinah. Siapa yang bulan Ramadan pergi, saya ni tuan-tuan, memang setiap bulan pergi ke Mekah. Ini bukan iklan ni, tapi memang saya setiap bulan pergi ke Mekah. Masuk Ramadan ni kira macam promosi lah, promosi. Tak, memang baru ni di Madinah, tuan-tuan pergi tengok orang berebut nak bagi makan tu, berebut. Saya tuan buka puasa di Madinah, saya buka puasa di masjid tu, tapi saya tak ambil makanan macam orang. Saya pergi tengok orang je, sebab memang hotel pun ada buka puasa. Saya memang pergi tu untuk tengok orang. Ada hari tu saya betul-betul nak buka tu, dia tak tahu nak buka apa. Yang ikut saya tu, dia pun dah jadi sakit jiwa tengok dia. Kata, kita nak buka apa ni, kata. Tak apalah, kejap lagi ada lah yang bagi kita tu. Besok orang lain semua berebut-rebut ambil makanan. Nak cerita tuan, bila masa Ramadan, orang berebut nak bagi makan. Kadang suka tengok orang, tengok perhati makcik tu, lepas satu-satu dia ambil. Pantang orang datang je dia melung. Pantang datang melung. Saya tengok je. Dah boleh bagi orang lain pula buka puasa dah. Dia boleh buat majlis buka puasa pula dah. Nak cerita banyak orang bagi. Dia bukan sekarang, bukan macam dulu nasi bersepah-sepah. Saya ingat zaman dulu, zaman orang panggil, kalau dekat Masjid Nabawi tu, dia panggil pasar buruk dululah. Masa sebelah Masjid Nabawi tu semua emas je dulu. Ni kalau siapa yang pergi awal-awal, hujung 90-an ada lagi, saya pergi tu hujung 90-an. Dan pasar tu masa itu tak ada orang buka puasa, nak jumpa nasi pun bayar jumpa nasi. Sekarang nasi berlambak, bukan nasi lagi. Sekarang siap ada meja tu, dia panggil apa? Buffet apa? Bangket apa? Meja bulat tu panggil apa? Buffet, meja buffet tu. Tak, meja bulat tu. Apa? Banquet. Banquet apa benda tu? Banquet, ikut suka tuan-tuan lah bunyi apa. Meja banquet tu. Meja banquet tu siap ada meja. Saya ingat lebih 30 meja. Kalau satu meja 10, 30 meja 300, mungkin lebih. Penuh. Dekat dataran sebelah luar masjid. Bukan dataran masjid, dataran sebelah luar. Boleh ada itu pula orang sampai begitu sekali nak sediakan makan orang berpuasa. Dia berebut. Dan tu kita hari ni, kita letak puasa terus je lah bagi orang makan. Buat apa berhenti? Rugilah. Sebab tu dipanggil Syawal ni tuan-tuan. Dia mulia kenapa? Pasal lepas ibadah tu ada ibadah lagi. Nampak? Tuan ni faham ke tidak? Habis. Itu sebagai mukadimah. Sekarang Pak Ustaz, kita sambung. Memang tak ada harapan nampaknya. Sebab itu dia kata mana tadi baca? Dah hilang pula dah. Tapi tuan-tuan bukan tahu pun dia hilang ke tidak. Saya je yang ada buku ni kan. Okey, tuan-tuan, dia nak sebut Ibn Rajab Al-Hambali, kitab dia sebut tentang yang kata Nabi berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal tadi. Kenapa? Di falsafahnya tu apa? Pertama dia kata puasa 6 hari itu menyempurnakan puasa, menyempurnakan pahala puasa, ya. Dia panggil menyempurnakan pahala berpuasa setahun seluruh. Sebab bila kita puasa sebulan Ramadan 30 campur dengan 6 hari jadi berapa? 36. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam yudha'af. Dipanggil apa?
Setiap amalan digandakan bi'asyri amsalihah. Digandakan 10 kali ganda. Makna kalau minimum 10 kali ganda, 36 kali 10 berapa? 360. Dapatlah pahala setahun. Itu dia kata tu. Sebab itu falsafah suruh puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang pertama. Yang kedua, dia kata puasa bulan Syawal ni, dia kata macam orang yang melakukan solat sunat. Ya, macam orang yang solat sunat. Kenapa? Pasal dia akan menyempurnakan apa yang kurang daripada yang fardu tadi. Mana dibuat sunat, maka dia menyempurnakan. Sebab kita mungkinlah bulan puasa tu kan ada banyak kurang, jadi disempurnakan bila kita puasa yang sunat 6 hari tadi. Ya, sebab itu dia kata fa innal fara'idha takmulu bin nawafili yaumal qiyamah. Ya, maknanya dia akan sempurna. Sempurna ni bukan sempurna sekarang, jangan tuan-tuan tak ada kerja pula. Ya, maksudnya sempurna di sisi Allah Ta'ala di akhirat besok. Bila kita pergi bertemu Allah Ta'ala besok, tengok ibadah-ibadah kita ni sempurna. Kenapa? Dengan yang sunat. Tuan-tuan solat fardu, lepas solat fardu solat sunat. Kenapa? Sempurnakan yang kurang. Solat ibadah fardu kita buat ni kadang tuan, bukan semua orang boleh buat sempurna, betul tak? Kadang tak khusyuk. Kita solat umpamanya yang fardu, khusyuk ke semua? Sebab itu kata para ulama, khusyuk ni yatajazza. Tahu yatajazza? Yatajazza ni maknanya dia berpisah-pisah. Masa takbir kan khusyuk, Allah tak masuk. Tanya kenapa? Tak masuk niat. Punya khusyuk tak? Khusyuk. Saya pernah sembahyang sekali di RNR. Sembahyang di RNR, orang sedang tahiyat akhir. Kita pun takbir, dia tahiyat akhir. Jadi saya tak tepuk lah, jadi kelang kabut. Sebab saya rasa dah lama dia tahiyat akhir tu. Ya kan, kita baru nak duduk, kadang ada orang dia tahu orang belakang lagi nak ikut, lagi dia cepat. Kadang ada juga imam tak ada kerja, bukan imam sini ni. Nah, dia tahu dah dengar orang. Memang dia tahu dengar orang bergegas nak ngejauhkan berjemaah tu. Kadang kita bila dah lambat, kita tepuk-tepuk pula kita punya jalan tu supaya nak bagi isyarat. Jerit, teruk no nampak. Mam, tunggu kejap. Teruk no nampak tu. Jadi kita kadang, betul tak? Seret kan bunyi selipak. Lagi kita seret, lagi laju dia cakap. Allah SWT. Kamu sudah jadi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dia. Celaka punya imam. Sungguh nak patut bertenang. Nak tahu orang tu, bagilah peluang orang ikut. Baca je lah selawat tadi macam biasa, selawat Ibrahim, tapi perlahankan. Sebab kita memang tahu dah patut begitu. Tapi tak, kadang sengaja. Itu kadang imam dia tak pandai politik ni payah. Bukan politik, maksudnya politik parti tu bawa bertenang. Maksud politik ni dia tahu nak mengurus. Politik kan dia panggil ilmu menguruskan manusia. Jadi imam kena tahu lah. Orang nak sembahyang, nak ikut tu, tengah rukuk, bertenang lah. Ini tak, lagi dia dengar orang datang lagi cepat rukuk. Subhanallah. Saya nak sembahyang, tengok kawan tak akhir, tak apalah. Kata saya sembahyang sendiri. Saya pun takbir Allah belakang, baca doa iftitah. Habis doa iftitah, baca Fatihah. Dia takbir lagi tahiyat akhir, baca kuat pula tu. At-tahiyat Tuan-tuan, kita baca doa iftitah habis dah. Dia tahiyat tak mula-mula lagi. At-tahiyatul. Kita sambung Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. At-tahiyatul mubarakatuh. Sebab itu kalau kita buka kitab Bahrul Mazi tu, dia kata di antara perkara yang mengganggu taswish tu ialah baca sekejap kecil, sekejap besar. Tu baca sekejap kecil, sekejap besar. Kita selalu sembahyang Alhamdulillah Ar-Rahman, beranjat orang sebelah.
Tuan-tuan, baca yang disuruh supaya kita mendengar sendiri bacaan kita. Pada rukun-rukun qauli, rukun qauli maksudnya bukan semua. Apa dia panggil tu, sujud, bacaan sujud bukan rukun qauli. Fatihah rukun qauli. Lagi apa? Takbir, mula-mula punya takbir tu. Takbir intiqal bukan rukun qauli. Dia takbiratul ihram dia panggil. Tu rukun qauli. Lagi apa? Fatihah sudah. Lagi tahiyat. Tahiyat itu tahiyat awal. Ya, maksudnya maksud saya tahiyat awal tu berarti daripada tu sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan tak baca selawat Ibrahimiyah pun sah tak solat? Sah. Biasa kan tahiyat awal kita baca sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi tahiyat awal tu bukan rukun. Dia tahiyat akhir tu. Cuma sampai mana? Sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Itu rukun. Ini semua kita baca subhanallah. Terperanjat orang sebelah dalam jantung pakai bateri. Tunggu tuan, naik kawan tu. Apatah lagi kalau saya ganggu orang punya bacaan. Dia dah sampai wala dhalin dah tuan-tuan. Wala ghairil kita. Ghairil hamdulillah rabbil alamin. Ulang balik kawan tu. Taswir, tuan-tuan baca. Saya bukan reka-reka, tuan baca dalam kitab Barul Mazi tu. Ya, jilid yang kedua. Baca. Tu orang Melayu tulis tu. Barul Mazi yang karang Idris Al-Marbawi. Idris orang Merbau Perak. Tu. Marbawi tu merbau lah. Macam tuan-tuan, apa nama tuan? Sungai Sekamat. Askamati. Tu no bunyi tak? Kan salah sebut askarang mati. Lagi teruk. Itu main Al-Merbau tu, Marbawi tu orang Merbau Perak. Merbau. Itu ditaswish dari gangguan. Jangan ganggu. Itu saya kata tadi. Saya tu kadang-kadang kita ni khusyuk dia tajaza. Ada orang dia nak jaga khusyuk betul. Ada orang. Sebab itu kita solat kadang-kadang ada kurang. Buat solat sunat. Tampung dia panggil. Puasa ada kurang. Itu buat yang sunat tadi 6 hari tadi. Supaya dapat tampung puasa kita. Antaranya dia kata apa? Orang yang menyambung puasa sudah Ramadan. Ini yang saya sebut tadi. Ni bukan saya yang sebut ni. Yang sebut ni Ibn Rajab. Ya? Alamatun ala qabuli sawmi Ramadan. Sebagai tanda bahawa diterimanya puasa Ramadan. Nampak? Ya? Jadi sebab saya bukan kita yang mandai-mandai, ni ulama sebut dia. Ya? Dia kata apa? Fa innallaha ta'ala idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Kata Ibn Rajab Al-Hambali apa? Kalau Allah Ta'ala nak terima amalan seseorang, sekiranya Allah terima amalan seseorang, waffaqahu, Allah akan, dia panggil muwafaqah, muwafaqahkan, ngamkan dengan amal soleh lain. Maksudnya apa? Lepas amal soleh ini, dia akan sambung dengan amal soleh lain. Dia akan bersambung. Itu tanda amalan diterima. Boleh faham? Jadi kita bulan Ramadan baru ni habis dah. Tengoklah. Bersambung ke tak bersambung. Jadi malam ni kita cuba buat witir. Semua witir ke tak? Yang tak witir, mana tak diterima lah amalan tu. Sakit hati dengar tuan-tuan. Lagi yang balik tu lagi sakit hati. Cuma Ibn Rajab sebut begitu. Dia tak sebut orang yang tak buat tu pula tak diterima, ya? Sebab itu dia kata faman amila hasanatan summa atba'aha bihasanatin ba'daha, ya, kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Tuan faham ke tidak? Memang tak ada harapan, ya. Sebab itulah tak menjawab, ya. Tuan-tuan, dia kata siapa yang buat lagi amal kebaikan, menunjukkan bahawa kebaikan yang mula-mula itu dia buat, itu diterima.
Maknanya dia buat kebaikan, lepas tu buat lagi. Menunjukkan yang diusahakan mula-mula tadi diterima si Allah Ta'ala. Habis. Itu antara dia panggil simbolik puasa 6 tu. Lagi apa? Dia kata bahawa orang yang puasa pada bulan Ramadan tadi dia dapat keampunan daripada dosa. Ya, mana orang puasa bulan Ramadan dapat keampunan pada dosa. Maka dia kata hari dia berbuka berhari raya, yang itu tu dikira sebagai, dia panggil hadiah, ya. Wa huwa yaumul jawaiz. Hari raya ni hadiah. Tuan-tuan ni faham ke tidak? Bulan puasa kita diampun dosa. Kalau diampun, jangan action no. Dosa dah tak ada sekarang ni kata. Dah diampunkan. Jangan buat tenang. Makna dia kata orang yang berpuasa Ramadan diampun dosa. Maka hari raya itu dipanggil hari payah tuan-tuan. Jawab sebenarnya hadiah, diterima hadiah. Ya, hari penyampaian hadiah lah. Hari raya tu kira hadiah untuk dia, hadiah. Sebab tu kita kata hari raya berapa hari? Sehari. Lepas tu beramal balik. Maka dia kata beramal sesudah itu pula. Maka dia kata fayakunu muawadatus siyami ba'dal fitri syukran li hadhihi nikmah. Orang yang puasa pula lepas tu tanda dia syukur kerana dia dapat nikmat, dapat hadiah tadi. Okey tak sepi tu? Kan kalau kita syukur benda macam tu kata. Lagi kena letih, lagi kena puasa je. Dia tak, sebenarnya orang yang puasa lagi 6 hari tadi sebenarnya dia syukur atas nikmat yang dia dapat. Nikmat apa? Nikmat berhari raya. Kan kita raya pertama tu yang paling nikmat tu yang orang kelahi. Betul tak? Lepas tu saya selalu pesankan tuan-tuan, kita ni banyak mak-mak bapak-bapak juga ni. Saya pesan tuan, jangan kita jadi penyebab anak kita bercerai-berai. Saya banyak kali sebut dah ni. Ya. Mak bapak ni, kaum keluarga ni tuan. Quran suruh kita bukan untuk jadi sebab orang bercerai-berai. Mak bapak faham tak makcik? Cerita terang-terang tuan. Kadang orang dua ni degil pun boleh tahan juga. Ya. Betul, kita ni kena bercakap. Kalau kita tak bercakap, dia tak ada orang nak bercakap dah sudah ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 35. Tuan-tuan saya nak sentuh sikit je bab ni. Tuan tengok ayat 35. Tuan-tuan dah lapor ke belum? Dah. Kalau dah sekian saja. Wassalamualaikum. Bukan payah mana. Tuan-tuan tengok ayat 35 surah An-Nisa. Apa Allah Ta'ala sebut? Wa in khiftum. Tengok wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi. Kalau kau takut dia orang nikelahi, datang ni, mai dia orang nikelahi, bawa wakil ni hakam lah. Hakam ni dia sebenarnya jadi orang tengah lah ibaratnya. Daripada min ahlihi, daripada keluarga suami. Wa hakaman min ahliha, dan daripada keluarga, daripada bini. In yurida islaha, kalau dua-dua tu nak bagi baik. Nampak tak? Maknanya apa? Kita keluarga ni tujuan ni untuk nak baikkan lelaki bini, bukan nak bagi pecah. Betul saya sebut, kalau tuan tengok saya punya rancangan klinik di Hijrah, TV Hijrah pagi. Dan ada program baru pukul sama juga dengan Tanyalah Ustaz. Dia ada bertembung-tembung. Kadang-kadang ada orang kejap 3 kejap hijrah, kejap 3 kejap hijrah, TV kejap 9 kejap hijrah, 9 hijrah lah, kali semua tak faham. Terus tengok sikit-sikit, tengok sikit, aku tak faham apa dulu cakap. Memanglah. Saya tengok satu-satu. Sekali tuan-tuan buka TV 9 tu okey lah. TV Hijrah dia ada klinik di Hijrah. Bagus rancangan tuan-tuan ya. Dah tu dia kalau yang klinik di Hijrah tu dia live punya soalan. Memang daripada penonton. Daripada Facebook tu dia tanya, dia nak tanya apa. Dan tu antara soalan ni, tajuk hari tu pasal mak bapak. Saya sebut dah hari tu. Itu salah. Kita patut mak bapak bila beraya tu bukan kita menyebab anak-anak bercerai, berkelahi, kita menenangkan. Telefon nak kita, long kau balik raya ke, kau balik ni 9 ke tidak tahun ni.
Anak duduk Johor, kau balik ni 9 ke balik Kedah? Tak tahu lagi mak, ni Lan kata nak balik Kedah, tapi tahun ni patut balik ni 9. Kita mak apa kita punya jawapan. Datuk, laki kau balik ni 9 ke balik Kedah? Dia kata nak balik Kedah juga mak. Datuk kau? Saya kau balik ni 9 lah. Saya balik kampung, dia balik, lepas tu kemudian baru dia balik. Dia kata kau jangan buang tabiat, kau pergi balik Kedah. Ada tak agak-agak mak bapak je tu? Kau jangan balik ni 9, balik Kedah, kau faham? Mak ni orang kan tahun ni tempat saya kata. Tempat kau laki kau kat mana? Dia Kedah, lantak dia lah. Tak, kau balik Kedah, kau jangan balik, kau faham tak faham? Boleh tak mak bapak macam tu? Tak ada harapan. Kadang mak bapak yang kau kalau tak balik, jangan balik lagi dah. Anggap dan mati dah. Kelahi budak. Saya kena balik kampung mak saya, kata lelaki ni. Bini kata, mak saya kata kalau tak balik tahun ni kita, mak tu mati dah. Tak usah balik lagi dah. Dah payah. Belah laki-laki macam tu juga. Kau balik mana ni Lan? Balik Kedah lah mak. Saya laki-laki, dia mesti ikut saya. Bukan tahun sudah kau dah balik? Yelah, tapi saya lelaki, dia kena ikut suami. Kau jangan mengada-ngada. Bini kau tak ada mak bapak, pergi balik kampung bini kau. Ada tak harapan macam tu? Tuan-tuan agak-agak ada tak? Yang belah laki-laki suruh balik tempat bini, yang belah perempuan suruh balik tempat laki-laki. Ada? Tak ada. Tapi kalau ada macam tu, anak pula pening. Kita balik mana raya tak tahulah. Mak saya kata jangan balik kampung dia. Dia suruh balik kampung mak awak. Mak saya pun dah pesan lah, jangan balik kampung dia tahun ni, suruh balik kampung mak abang. Kita raya Kuala Lumpur je lah kata dia. Maknanya kuat kena tuan gelap sampai on dia punya alam tuan-tuan, melampau tuan-tuan ni. Itu bukan pasal tuan-tuan gelak tu, alam dia memang masalah, nampak. Tuan-tuan, saya nak beritahu maksudnya begitulah, ya. Sebab itu kita nak sebut sebenarnya hari raya tu tanda syukur, bukan untuk kelahi. Balik je lah, apa masalah kan? Ini nak malam raya tu juga saya, tuan-tuan, saya bukan nak sombong, tapi bukan kerana saya ustaz, saya berjaya tak. Tapi memang betul saya pun malas nak kelahi, lantak lah. Bini saya, malam raya bang, saya nak balik rumah mak saya. Sukati kau lah, saya kata. Saya kata kau nak balik rumah mak kau, kau punya pasal. Abang balik lah. Takkan awak balik, saya tak balik. Tahun ni rumah mak saya lagi. Sukati awak lah, saya kata. Dia pun sama juga tolak ansur. Saya kata boleh malam raya rumah mak awak, pagi raya mesti kampung saya pula. Dia pun okey, tak ada masalah. Kadang malam raya tu baru nak balik, tak jadi kampung mak awak, kita balik kampung bapak saya. Pun boleh, tukar masa tu je. Macam enggak. Tak ada masalah. Pasal kampung bapak saya sebelah kampung mak dia. Dua-dua kat Kuang. Senang, tak ada pening kepala. Kampung mak dia memang saya duduk hari-hari dah, sebab mak dia duduk dengan saya kan? Jadi sebab tu boleh tukar malam tu, tukar strategi. Malam ni tak jadi kat sini, kita balik kampung bapak lah, sebelah je pun kan? Lepas balik malam tu 4 kali balik pun boleh. Sebab tu lain kali kahwin cari orang belakang rumah, senang. Tuan-tuan, tak, kita nak sebut. Sebab itu sebenarnya raya tu nikmat. Syukur atas nikmat tu yang orang beramal terus. Puasa beramal tu lah, sedekah macam kita sebut tadi, bagi orang makan lagi terus, ya. Buat solat-solat sunat yang kita dah buat tu terus sambung. Saya nak habiskan sikit je tuan-tuan, habis dah. Saya ringkas tu tuan-tuan. Tuan-tuan pun bukan tahu saya ringkaskan. Dan dia kata bahawa amalan, ya, dipanggil seorang hamba itu ialah dipanggil istilahnya mendekatkan diri ke Tuhannya pada bulan Ramadan tidak terputus. La tanqati'u dipanggil, tak terputus amalan tu. Mana berterusan? Ini yang kita nak sebut tu.
Ya, sebab itu tuan-tuan saya sebut dah, ahabbul a'mali ilallah al-halu al-murtahilu. Sebab itu dia maksudnya, dia istilahnya tuan-tuan, lepas habis sambung, tu amalan yang paling bagus. Tapi makan tak masuk tu. Jangan tuan-tuan buat begitu pula, modal sekejap lagi. Sambung, kau ni bila nak berhenti makan? Ahabbul a'malu ilallah al-halu murtahilu. Bawa bertenang, ya. Maksudnya dia habis amalan sambung, amalan sambung lagi, sambung. Buatlah sikit-sikit tak apa, sambung. Yang penting bersambung. Dia istilahnya continuously. Understand? Ya, saya kalau cakap betul tu maknanya nak habis dah tu. Ya. Makna kita tu lah, ya. Tu walaupun Idul Fitri sambung lagi dengan amal soleh. Habis dah. Kan habis sekejap je. Nampak tu. Ya. Habis dah kak. Tak tahulah apa benda yang tuan-tuan tulis ni, ya ke tidak, tak tahulah tu, ya. Kadang-kadang bila tengok balik nota tu, gambar kartun pun keluar, gambar bunga, ya. Kadang kalau ceramah raya ni, kadang ada pula gambar lilin, pelita keluar. Ceramah tadi tak ada sebut pelita-pelita semua, keluar pelita. Kadang tulis nota ni bagus juga, baguslah tuan ni, bagus. Cuma saya nak sebutnya begitulah. Artinya sebab itu kita hari raya ni hari seronok, tapi jangan lupa ibadah tu terus. Cubalah, ya, buat seboleh mungkin. So itu beza dipanggil hari raya kita dengan hari raya orang lain. Hari raya orang lain ni raya orang lain lah. Raya kita ibadah. Bukan raya tu ibadah raya tu saja, tetapi maknanya kerana ibadah yang kita buat isi sebagai hari raya tadi. Baru tu raya. Ya, sebab itu bukan raya makna sekadar beraya tak tentu hala, bukan tu. Jadi begitulah tuan-tuan. Saya ingat cukuplah jam pun 9.35, kita pun ada makan. Ya, nampak makanan dah susun dah, tapi nampak makanan sikit, orang ramai, dia betul ni tuan-tuan. Cukup ke tak tu? Ya, cukup kot. Tapi saya tengok macam tak cukup. Orang perempuan je habis ke lain-lain tempat? Ada 2 tempat. Oh, okeylah, 2 tempat. Alhamdulillah. Saya ingat banyak tu je. Betul tuan-tuan. Saya yang nampak, tuan-tuan tak nampak, ya. Maknanya kalau 2 tempat tu cukup lah, ya. Jadi saya rasa tuan-tuan sekadar tu dahulu untuk malam ni. Mudah-mudahan yang kita kongsikan sikit sebanyak. Saya mula tadi nak baca turun kitab ni tuan-tuan. Saya dah berjalan tadi, saya nak baca turun kitab ni, tapi bila mikir malam ni raya, macam sempena hari raya punya ceramah. Kalau saya baca kitab ni saja, tak raya lah nampaknya kita malam ni. Jadi saya rasa tak apalah, saya ambil ringkas-ringkas je daripada kitab ni supaya tuan-tuan dapat manfaat sikit, ya. Jadi taklah kata orang tu tuan-tuan balik tak dapat apa langsung. Jadi maknanya apa yang kita kongsi tu memang ada dalam kitab ni, Lataiful Ma'arif, ya. Daripada kitab Ibn Najab Al-Hambali, ya. Jadi mudah-mudahan adalah manfaat kita bersama, dapat kita amalkan sikit sebanyak. Saya seluruh tadi tu supaya tuan-tuan tak tumbang, ya. Kadang kita kalau lurus ceramah, tuan-tuan tumbang, ya. Jarang orang kalau ketawa ceramah ni, bila ketawa tu orang tidur, jarang. Biasanya kalau ketawa dia tak tidur. Yang tidur tiba-tiba ketawa ramai, ya. Tidur, orang tahu dia pun ketawa, dia tahu apa tahu, ya. Tu ramai. Pasal kita duduk depan ni kita nampak, kan. Kan mata kita kan pusing-pusing tengok, kan? Sambil mati dia tengok orang tidur. Tu. Jadi biasanya gitulah, ya. Jadi supaya bila tak tidur tu dengarlah, mudah-mudahan ni faham, belum tahu lagi tu, ya? Belum tahu lagi. Tapi apa pun tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama.